Ya. Ada ni, ada seorang lagi. Virus. Dah balik dah? Dah. So, Ni, apa ni? Siapa nama awak? Menja. Awak duduk dengan umpan senang. dah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, limpah dan kurnia daripada Allah. Kita dapat bertemu pada malam ini membincangkan dan membedah surah Ar-Rahman, mana Syamin berhenti ayat berapa itu? 25. 25. Okey. 25 dan sebagai suatu reversion pada apa telah kita belajar. Surah Rahman diturunkan apabila orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad, Rahman itu apa? Dan Allah jawab apa yang dimasukkan dengan Rahman dengan satu surah sekaligus. Salam. Allah jawab dengan satu surah terus untuk Nabi Muhammad SAW memberitahukan apakah dia Ar-Rahman. Yang Maha Pemurah bermakna seluruh surah ini selepas perkataan Rahman tu semuanya pasal nikmat. Semua pasal nikmat yang kita dapat. Itu sebab Ar-Rahman Ar-Rahman tu semua pasal nikmat, dan ada beberapa ayat, satu dua ayat dia bukan pasal nikmat, dia pasal keadaan di hari akhirat. Tapi ada 90% lagi adalah pasal nikmat selepas perkataan Rahman. Mana yang pertama yang kita dah belajar, nikmat yang pertama iaitu nikmat Al-Quran itu diturunkan kepada kita melalui lidah Rasul. Kemudian penciptaan diri kita sendiri. Kemudian bahasa pertuturan yang kita percakapkan. Kemudian matahari dan bulan yang setia mengikut jadualnya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang tunduk patuh. Tumbuh-tumbuhan yang tunduk patuh. Kita kata yasjudan tu sujud ialah tunduk dan patuh. Kemudian ya? Haikal? Betul. Sebelum tu apa? Langit yang didirikan tanpa tiang. Yang mana di situlah sumber rezeki yang kita ada. Daripada langit itulah sumber rezeki yang datang. Kemudian daripada langit itulah yang menjaga, melindungi ahli dalam bumi ini. Waja'alna sama'a saqfan mahfuzah. Allah kata dalam Quran, kami jadikan langit ini bagaikan atap yang melindungi. Kemudian keadilan. Bermakna berlaku adil dan belajar berlaku adil seperti mana alam ini berlaku adil.
Yang mana Allah kata la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Wal lailu sabiqun nahar. Malam tak boleh depan daripada siang, siang tak boleh terlewat daripada malam, matahari tak boleh terdepan daripada bulan, bulan tak boleh terkebelakang daripada matahari. Tak, dia berlaku ikut jadual, ikut orang kata apa? Kedudukan masing-masing. Allah kata kullun yajri apa? Wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun, kesemuanya itu tetap duduk di atas tempat masing-masing. Itulah keadilan yang alam ini ajarkan kepada kita. Jadi Allah menyuruh kita berlaku adil kepada setiap yang bernyawa. Walaupun kepada binatang yang kita tunggang, walaupun kepada setiap yang bernyawa, pada tumbuh-tumbuhan. Jadi berlaku adil kepada setiap yang bernyawa. Dan lebih-lebih lagi berlaku adil sesama manusia dari sudut muamalat, dari sudut timbangan, dari sudut perniagaan, dari sudut layanan, dan pelbagai sudut lagi. Dan juga tanah yang kita pijak, nikmat yang Allah beri untuk kegunaan manusia, antaranya apa? Campak apa pun segalanya ditumbuh. Terdiri daripada apa? Yang ada kelopak, yang wangi, apa lagi? Buah-buahan, biji-bijian yang mempunyai kelopak tadi kan. Dan juga bunga-bungaan. Selepas tu Allah memberi lagi nikmat yang mana manusia dijadikan daripada air mani yang hina. Salsalin kal fakhar. Daripada tanah liat, kan, daripada tanah yang salsal, daripada tanah liat yang diuli. Dan Allah menjadikan jin pula daripada marij min nar, api yang menyala, marij. Kemudian Allah mengatakan bahawa Dialah Tuhan yang menjaga musim-musim yang di timur dan di barat. Musim apa? Musim panas, musim sejuk. Segala kitaran musim-musim tersebut semua ada bawah pengawasan Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, hamba dia yang dijadikan oleh Allah, redha dengan apa musim pun yang melanda. Seperti yang kita tadabbur juga pada ayat pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Bila dia yang mentadbir sekalian alam, maka dia juga mentadbir musim-musim yang berada di sekeliling kita. Dia berhak menjadikan tempat tu siang sepanjang hari. Dia boleh menjadikan tempat tu malam sepanjang hari. Dia boleh menjadikan segala semua musim kita nampak. Musim luruh, musim bunga, musim sejuk, musim salji, musim penyakit, semuanya. Dan juga Allah menjadikan laut yang bertemu. Betul tak? Sebelahnya apa? Masin dan sebelahnya. Tapi adakah dia bercampur? La yabghiyan. Kedua-duanya tidak bercampur. Itu satu benda yang sangat ajaib, subhanallah. Memang macam inilah dia punya belahan dia, kan. Minhul, Allah kata satu ujash, satu azab. Azab ni tawa, milhun ujash. Dalam ayat lain Allah sebut milhun ujash, iaitu satu lagi dalam keadaan masin. Tapi kedua-duanya walaupun berbeza tapi tak bertemu, tak bercampur pun. Yang mana kita telah tadabbur pada ayat itu pada minggu dulu berkenaan dengan dan Allah keluarkan pula daripada isi perutnya apa? Al-lu'lu wal marjan. Mutiara besar dan mutiara kecil. Jadi yang kita pelajari pada minggu lepas, kan Allah kata apa? Mempelajari akhlak ni daripada alam ni, betul? Ayat pertama ada sebut mempelajari akhlak ni daripada alam. Bagaimanakah laut itu yang sangat dermawan, kan, memberikan segala isi dia beribu tahun kepada umat manusia ni. Begitulah kita perlu belajar daripada laut menjadi dermawan seperti mana Nabi SAW sifatkan, terjemahkan ayat tersebut dalam diri dia. Macam kita bincang pada minggu lepas,
Di antaranya apa? Tentang kisah seorang Arab Badui yang merentap kain di atas bahu Nabi. Kemudian berkenaan dengan kisah Ali bersama dengan seorang Yahudi. Kemudian semua itu adalah terjemahan-terjemahan tentang sikap dermawan yang dibawa oleh Rasulullah dan juga anak didik dia, itu para sahabat. Bagaimanakah tentang kebun tanah Bayroha yang dia hanya memberikan terus dan boleh bawa Nabi ini keluar daripada tanah Bayroha. Jadi itu semua adalah contoh-contoh berkelakuan seperti laut yang dermawan, yang mana kita belajar daripada alam bagaimanakah laut itu boleh jadi dermawan. Kerana Arab sini menamakan orang dermawan sebagai apa? Laut. Kalau orang yang dermawan akan panggil qad atana al-bahrun, telah datang kepada kita sebuah lautan. Arab akan menamakan orang yang dermawan dengan nama lautan, kerana dia sifatnya yang memberikan segala apa yang dia ada. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyifatkan sifat dermawan dengan nama apa? Seperti apa? Siapa ingat? Dalam sebuah hadis, saya ada baca sebuah hadis minggu lepas. Nabi ini dermawan sebagaikan angin yang bertiup, karihil mursalah. Kenapa angin yang bertiup? Cepat. Tak soal banyak, cepat. Wa kana ajwadu min rihil mursalah. Dia dermawan seperti angin yang bertiup. Dulu Tok Guru saya dia sebut ada sebuah asar, ada sebuah perkataan daripada daripada asar, daripada salaf. Dia sebut, kalaulah dalam tahiyat tidak ada la, kan, asyhadu an la ilaha illallah, la, ada perkataan la kan, la tu tidak. Kalau tak ada benda tu, Nabi takkan sebut. Cakapnya Nabi tak nak sebut tidak ni. Siapa nak cakapnya tak nak sebut tidak. Dan kita sendiri nampak beberapa hadis-hadis yang menjadi bukti terhadap perkara tersebut. Yang mana kita boleh cuba mencontohinya sekadar kemampuan yang kita ada. Apa yang kita ada, apa yang kita boleh beri, kita berikan sebagai satu cara mendekatkan diri kepada Allah melalui mengorbankan benda yang kita sayang. Kemudian dia cerita juga tentang laut, dan juga laut adalah makhluk Allah yang sangat berjasa. Di antaranya apa? Apa dia? Betul lah tu, saya dengar tadi. Dia menolong para rasul. Contohnya bagaimana dia menolong para rasul? Menenggelamkan musuh Allah. Dan juga dia membantu Nabi Nuh, membantu siapa lagi? Nabi Allah Musa, membantu utusan-utusan Allah pun dia bantu. Jadi memang dia adalah satu makhluk. Kalau kita je kan, kalau kita tengok tepi laut, tengok bagaimana banyak benda yang dianalogikan seperti laut. Contoh orang kata, banyaknya dosa seperti buih dilautan. Kamisli zabadil bahr, bagaikan buih di lautan. Nampak? Jadi kalau kita duduk tepi laut, tengok tepi laut, tadabbur alam ni, tengok dengan tadabbur laut ni, kita nampak, tengok sedikit demi sedikit, kita akan nampak sistem tadabbur pun seperti laut. Al-Quran ni dan tadabbur ni, Al-Quran dan laut ni hampir serupa. Kerana kalau orang yang tadabbur ayat Quran, dia bagaikan orang yang terjun dalam laut. Bila kita masuk dalam laut, apa yang kita boleh nampak? Segala hidupan tak pernah nampak, semua kita nampak betul. Tapi kebanyakan orang, diorang main kat mana? Diorang main kat pesisir pantai. Itu orang yang tak tadabbur, yang belum berpeluang mengenali tadabbur. Dan juga orang yang masih jauh dengan Al-Quran, diorang tu semua main kat tepi pantai. Dan satu tepi pantai, dia dapat apa? Dia tak dapat. Dia dapat tengok ke ikan yang pelbagai rupa macam kita nampak. Dia tak nampak macam kita nampak. Sebab dia main kat pesisir.
Tapi bagi yang kita pergi tengah-tengah, betul-betul masuk dalam, baru kita nampak, oh macam ini rupanya laut. Baru kita laut, kita tahu. Selama ni aku cuma tengok laut daripada jauh, aku main pesisir pantai je. Tapi bila aku masuk betul-betul, aku berenang tengah-tengah, aku nampak rupanya macam-macam benda yang aku nampak. Begitulah tadabbur. Begitulah orang yang mendalami Al-Quran, mendalami agama. Jadi kita kata, dan juga antaranya Allah kata berkenaan dengan apa? Walahul jawaru munsya'atu fil bahri kal a'lam. Atas laut lagi. Tadi bawah laut, ni atas laut pula. Apa dia? Kapal yang meluncur. Jawar, munsya'at. Jawar ni ialah kapal. Kapal ada banyak nama. Kapal ni, antara nama kapal As-Safinah. Safinah. Antara lagi nama kapal, nama kapal Al-Fulk. Allah sebut dalam Quran, wasna'il fulka bi'ayunina. Dan wahai Nuh, binalah kapal dengan pengawasan kami. Wa wahyina, dan dengan wahyu kami. Allah kata Fulk. Ada nama Fulk, ada nama Safina. Yang ni Allah kata Jawar. Jawar ni pun kapal. Semuanya sama, kapal besar. Munsya'at ni ialah meluncur, berlayar. Fil bahri, melayar di atas laut. Kal a'lam, yang mana saiz dia seperti a'lam. Apa dia a'lam? Gunung ganang. Apa jasa kapal pula? Kapal pun banyak jasa. Antaranya, dia telah menolong utusan Allah, Nabi Allah Nuh. Apa yang kapal tu buat pada zaman Nabi Nuh? Menyelamatkan orang yang ahli tauhid. Menyelamatkan orang yang mengikuti ajaran Allah, yang mengikuti Rasulnya yang mulia. Itu yang selamat. Jadi para ulama selalunya menganalogikan kapal ataupun bahtera Nabi Nuh bagaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kebanyakan orang kalau kita baca kitab, dia akan kata Al-Quran dan As-Sunnah adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Faman rakabaha faqad najah wa man tawalla anha faqad ghariqa. Dia sebutnya tu. Siapa yang naik maka dia selamat, dan siapa yang berpaling maka dia tenggelam. Itu adalah analogi Al-Quran dan As-Sunnah yang para ulama letakkan. Kalau kita baca kitab-kitab Salafi ni, kebanyakannya akan sebut nama benda macam itu. Dia akan menyamakan Al-Quran dan As-Sunnah tu seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang naik dia selamat. Siapa yang ikut Allah dan Rasul dengan caranya yang betul, dengan cara yang sahih, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Tapi sesiapa yang cuba mencari jalan lain, mencari penyelesaian lain, mencari perkara yang lain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, faqad ghariq, maka dia akan tenggelam. Sampaikan Allah subhanahu wa ta'ala apa? Wala tukhatibni fil ladzina zalamu fa innahum mughraqun. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim dan kafir. Sesungguhnya mereka semuanya akan tenggelam dimakan lautan. Semuanya akan habis tenggelam. Allah kata jangan cerita dengan aku pasal orang yang zalim. Mereka semua habis tenggelam. Jadi itu bahtera. Satu lagi apa? Bahtera ni yang Allah kata dalam Quran, bahtera Nabi Nuh tu telah menyelamatkan umat manusia. Kerana pada waktu tu berlaku banjir yang besar sampai menenggelamkan hampir separuh umat manusia yang ada. Dan itulah di antara saki-baki selamatnya manusia itu ialah tok nenek kafir Quraisy yang ada tu, di antara saki-baki itu. Tu yang Allah bawa, Allah apa? Dalam Quran Allah ungkit balik. Tok nenek engkau dulu yang diselamatkan oleh bahtera Nabi Nuh ni, Allah selamatkan dengan bahtera dia. Dengan wahyu Allah suruh membina bahtera tersebut. So kapal ni pun mempunyai, Allah selalu mention dalam surah Baqarah, Allah ada mention pasal bagaimanakah kapal
adalah satu nikmat kepada orang-orang Arab, kerana mereka ni mereka juga adalah Arab, juga adalah bangsa pelayar. Mereka juga adalah bangsa pelayar. Maka bila mereka di bangsa pelayar, mereka bila dengar ayat tentang tentang kapal-kapal yang berlayar, bagaimana kapal tersebut yang besar seperti gunung tu tak tenggelam, kan? Besar seperti gunung tidak tenggelam, meluncur bagaikan besar seperti gunung tu. Itu semua adalah nikmat yang diorang sendiri tahu nikmat tersebut. Yang tu terus Allah balas. Maka mana nikmat Allah yang kau rasa kau tak ada, atau kau rasa kau tak dapat, atau kau dusta, kan? Yang kau tak nak mengaku. Mana satu? Tak ada kau dapat benda tu. Kapal yang kau belayar tu kau dapat. So bila dia dengar perkataan kapal, dia memang masuk ke dalam hati dia orang, sebab memang dia orang naik kapal. Memang dia orang naik kapal benda tu. Fil bahri kal alam fabi ayat. Allah pun balas, maka mana nikmat Tuhan kamu. Semua nikmat yang berada dalam laut, atas laut, kan? Dalam laut, atas laut, sungai, semua tu kau nampak dengan biji mata kau sendiri, dan kau ambil hasil daripada tu semua. Kau jadi nelayan, kau sendiri nampak hasilnya. Kau jadi petani, kau sendiri ambil manfaatnya. Jadi memang nikmat betul-betul Allah mention betul-betul satu. Tapi kita kena ingat, antara satu-satunya surah yang berbicara secara khusus jin tak manusia, Rahman lah. Mana ada surah lain lagi yang secara khusus Allah mention jin dan manusia? Tak ada. Sebenarnya semua ayat ni semua kepada jin dan manusia. Sebab apa saya kata jin dan manusia? Sebab akhir-akhir dia semua alif nun, alif nun, alif nun. Betul tak? Alif nun tu bermakna dua, manusia dan jin. Tu kaziban tu alif nun, kan? Apa lagi? Ya? Tu tak ada. Tu tak ada. Saqalan. Nampak ada alif nun, kan? As-saqalan. Jin dan manusia. Inilah satunya surah yang paling khusus, paling kerap, paling banyak refer kepada manusia dan jin. Jadi dia dia menceritakan bagaimanakah manusia dan jin menggunakan segala nikmat yang telah diberikan, tapi dia balas dengan utusan Allah itu dengan sehingga ingin membunuh utusan Allah. Bukan setakat memperolok-olokkan, mengejek, bahkan sampai berfikir nak membunuh utusan Allah. Jadi itu Allah membangkitkan kembali segala nikmat. Dan Allah pun kata, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang berada di atasnya. Di atasnya tu di atas apa? Bumi. Bumi. Allah guna ha alif. Ha alif ni untuk feminis. Untuk benda yang bersifat feminis, perempuan. Contoh benda yang bersifat feminis, apa nama tu? Matahari, bulan, bumi. Bumi dia guna feminis. Kata ganti nama untuk perempuan. Sebab apa? Sebab Arab akan menamakan benda yang yang tunggal dengan nama perempuan. Bumi ni satu, so dia akan letakkan nama perempuan. Macam itu sifat Arab, dia letak perempuan. Tu Allah kata apa? Ada satu lagi benda pelik yang Arab ada buat. Apa tu? Saya ngajar bahasa Arab sekolah rendah. Darjah 3, dia orang akan belajar anggota badan. Anggota badan ni ada yang lelaki, ada yang perempuan. Ada yang feminis, ada yang maskulin. Jadi dia orang tanyalah, Ustaz, kenapa tangan, apa lagi? Tangan, telinga, mata, kaki, semuanya perempuan. Sebab dia guna ini tau. Ini dalam bahasa Arab, kalau lelaki haza. Kalau ini untuk yang perempuan dia panggil hazihi. Kenapa anggota kaki, mata, telinga semuanya perempuan? Kenapa tak apa, macam mana kita nak tahu yang ni perempuan yang ni lelaki?
Saya bercakap lah, sebab yang berpasangan tu akan jadi perempuan lah. Yang tak berpasangan satu tunggal dia akan jadi lelaki. So tangan dia guna perempuan, mata dia guna perempuan, hidung tak, mulut dia guna perempuan, telinga dia guna perempuan, kaki dia guna perempuan. Satu soalan bijak pula budak tanya. Tapi Ustaz, pipi kan dua pasang, tapi kenapa dia lelaki? Alamak, betul juga soalan dia. saya berkata betul juga budak dia tanya. Sebab yang berpasangan, saya kata yang berpasangan tu perempuan, yang tak berpasangan tu lelaki. Tapi pipi, perkataan pipi, dia dalam buku masukkan dia ke bahagian lelaki, tapi dia berpasangan. Macam betul lah soalan kau. Lepas tu saya kata, Ustaz pun tak tahu kenapa. Kata nantilah Ustaz tengok buku dulu macam mana. Ustaz janji tau, dia kata. Saya nak tahu ni, dia kata. Okey, tengok buku. Saya tengok buku. Patutlah Arab memasukkan dia ke bahagian lelaki. Sebab saya tengok alasan dia, kerana pipi ni adalah bahagian yang terletak di bahagian kepala. Kepala ni masuk di ketua. Yang perempuan tak jadi ketua. Itu alasan dia. Lepas tu budak tu tanya, so Ustaz apa maksud dia kata? Apa maksud yang tu termasuk dalam bahagian lelaki? Saya kata kau hafal je lah, kata. Saya pun tak tahu nak bagi explanation macam mana. Kau hafal je lah, yang ni lelaki, kau hafal yang tu lelaki. Yang ni perempuan, kau hafal yang tu memang perempuan ni. Sebab dia Arab macam tu. Dia kadang-kadang bukan semua ikut kaedah. Dia kena refer balik. Arab sebut apa? Dia macam tu. Macam tu juga Quran tu ditafsir. Kalau kau nak tahu maksud sebenar dia, kan Abang Razik tahulah, dah banyak kali dah kan kita cerita benda-benda macam tu kan. Kena refer. Arab sebut apa? Arab faham apa benda tu? Bila kita tahu Arab faham apa, baru kita boleh tafsir dia dengan tafsir yang betul. Baru kita boleh halakan tafsir tu macam mana. Sebab dia kena tengok Arab faham macam mana. Kau cakaplah kaedah macam mana pun, tapi kita tanya, Arab cakap macam mana? Arab cakap macam ni. Bahkan para ulama dalam bab pemakanan, binatang ni boleh makan, binatang tak boleh makan, ada salah mengatakan ikut Arab. Kalau Arab tu makan, boleh makan. Kalau Arab tak makan, tak boleh makan. Antaranya Hasan Al-Basri berpandangan macam itu. Boleh makan tak boleh makan, tengok Arab makan tak? Arab makan, boleh makan. So benda apa yang Arab faham adalah benda yang penting dalam bab tafsir. Kerana apa? Kerana dia turunkan kepada bangsa Arab. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab mana? Arab ada macam-macam. Banyak kabilah. Setiap kabilah ada dialek masing-masing. Kabilah bukan sikit, kabilah beratus. Bahkan kabilah itu semua disyairkan dalam syair. Mereka menyairkan kabilah-kabilah tu. Dan setiap kabilah tu, contoh zaman saya belajar dulu, nama-nama kabilah tu kena hafal dulu. Ustaz Syed tanya dulu, nak masuk pesa, sebutkan nama-nama kabilah Arab. Tomaniatul Khamir, Ajatul Quda'ah. Banyak nama-nama dia semua. Bukan setakat Quraisy, dah tak ingat dah. Berpuluh-puluh kena hafal nama-nama kabilah ni. Dan setiap kabilah ada dialek masing-masing. So Quran ikut dialek yang mana? Quraisy. Al-Quran adalah mengikut dialek Quraisy. Jadi itu sebab dia kata apa nama? Kullu man 'alaiha. Ha tu mana? Orang pun tak tahu. Ha yang mana satu? Ke atasnya ni maknanya apa? Bumi. Sebab bumi tu tunggal, maka dia perempuan kan. Setiap yang berada di atas muka bumi ni fan ni apa? Hancur. Dulu ada orang buat main dengan ayat Quran, dia kata kan, dia kata apa ayat tu, saya tak ingat nama ayat tu, tapi orang politik buat main ayat Quran. Dia kata kalau apa, UMNO ada dalam Quran, UMNO ada dalam Quran. Kata PAN, Parti Amanah Negara, ada tak dalam Quran? Ada. Kullu man 'alaiha fan, kata. Itu geng-geng tu buat main ayat Quran. Dia kata semua masing-masing nak dakwa parti dia ada dalam Quran. Kan? Sedangkan fan tu maksudnya apa? Hancur.
Setiap yang berada di muka bumi akan hancur. Sekarang ni ayat 20 berapa tu? 26, Allah dah mula berhenti cerita pasal laut, dia dah mula cerita pasal hari kehancuran pula. Dia cerita pasal laut, mula cerita pasal atas darat. Betul tak? Ayat awal cerita pasal atas darat. Lepas tu cerita pasal laut. Dalam laut, atas laut. Sekarang dia cerita pasal hancur. Bermakna semua yang berada di darat, semua yang berada di laut, tu tadi yang disebut tu semua akan hancurlah kesemuanya. Bila kata semua tu hancur apa? Wa yabqa dan yabqa tu kekal lah wajhu rabbika. Wajhu tu wajah, tapi kita tak boleh nak tafsirkan, kita nak terjemahkan sebagai wajah. Kebanyakan mufassirin menafsirkannya, menterjemahkannya dengan nama zat. Kerana Arab dia nak kalau dia nak sebut satu batang tubuh orang tu, dia akan gunakan dua benda, sama ada muka atau kepala. Saya tahu benda ni masa saya duduk Morocco dulu. Orang Arab Morocco, dia kalau sebut orang kita duduk, dia guna perkataan kepala. Dia sebut glis firasik, bermakna duduklah dengan kepala engkau. Kalau kita terjemah maksudnya duduklah dengan kepala engkau. Masa dia sebut tu kat pasar, masa tu orang pasar sebut glis firasik. Lepas tu saya kata firasik, dalam hati saya firasik, kenapa dia guna duduklah dengan kepala engkau? Kalau terjemah duduklah dengan kepala engkau, kenapa? Balik rumah saya cari dalam kitab. Tu yang seronoknya belajar luar negara ni. Kita belajar bahasa daripada orang kat pasar je dah boleh belajar dah. Kadang-kadang orang kat pasar, dia beritahu banyak benda faedah bahasa yang saya dapat. 3-4 benda saya dapat faedah bahasa dekat pasar. Antaranya saya dapat saya dengar Arab sebut balak, dia kata. Balak ni maksudnya kepala otak kau. Bermakna apa? Bila dia bawa tu benda yang panas ke benda yang berat, nak suruh orang bagi laluan, dia kata balak, kepala otak kau dia panggil. Bermakna apa? Ingat kepala otak kau ada benda panas dengan lalu ni, maksudnya tu. Masa saya terfikir, kenapa dia sebut balak? Saya pun cari balik rumah, bal tu ialah kepala otak. Bila mana kata kepala otak. Lepas tu ada satu lagi tu, budak Arab sebut. Dia kata kat saya, sahabi, akis ni. Saya bawa kamera. Dia sebut kat saya, akis ni. Lepas tu saya terfikir, akis ni? Kenapa dia guna perkataan akis? Balik rumah, saya cek kamus, akis maksudnya pantulan cahaya. Kamera tu dia kata, pantulkan cahaya kepada aku. Tu bahasa dia. Punya jauhnya dia punya ibarat dia tu, bahasa Arab ni. Itu sebab Quran tu dalam bahasa Arab, mana boleh guna bahasa-bahasa lain. Bahasa lain tak gerak kepala otak. Bahasa Arab yang gerak kepala otak. Allah kata, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan bahasa Arab dalam Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memikirkannya. Memang berfikir bahasa Arab ni. Nak letak baris pun fikir 2-3 minit fikir. Baris apa kena letak ni? Ingat baris ni main letak ke tak? Dia ada kaedah dia, cara nak letak baris ni. Kalau belajar bahasa Arab dia tahu cara nak letak baris tu. Kullu man alaiha. Dia kata, saya ingat dia kata firasik ni duduk dalam kepala kau. Rupanya Arab ni bila nak bermaksudkan batang tubuh, dia nak sebutnya kau duduklah, seluruh tubuh kau tu duduklah dekat atas kursi. Tapi dia wakilkan seluruh tubuh tu dengan kepala. So dia sebut duduklah dengan kepala kau. Dan juga kadang-kadang dia akan sebut pergi dengan wajah kau. Bermakna batang tubuh kau sebatang tu kau kena pergi. Takkan orang kalau bendul kata muka aku je lah pergi. Tak ada. Tapi Arab akan guna perkataan dengan muka kau. Bermakna Allah seluruh zat dia yang mulia akan kekal. Tak adalah orang akan faham kata hanyalah wajah Allah. Apa tu yang badan tak kekal ke? Ada orang akan berfikir macam tu pula. So para mufassirin dia akan, bila Allah kata, para mufassirin dia akan, kebanyakan mufassirin dia menterjemahkan ayat tu dengan zat. Mengatakan bahawa bila semua ni hancur, yang kekal hanyalah zat Allah. Zul Jalali wal Ikram. Zu tu yang mempunyai. Kalau orang tu nama dia Zul kan. Zul tu maksudnya yang mempunyai. Zul. Kalau nama orang tu Zul Fahmi, yang mempunyai kefahaman. Zulkarnain, yang mempunyai 2 tanduk. Apa lagi? Nama orang Zul ni maksudnya yang mempunyai. Zulkifli, yang mempunyai tanggungjawab.
Sifat yang bertanggungjawab. Zul. Zul Jalal, yang mempunyai Jalal. Jalal tu apa? Kemuliaan. Kemuliaan di sudut apa di sini? Al-istighna anil ghair, iaitu Allah tidak memerlukan bantuan sesiapa dah time tu. Tak ada memerlukan bantuan. Tak ada memerlukan bantuan. Walaupun semua makhluk ni semua dah, memang Allah kalau makhluk ada ke tak ada ke, semua tidak memerlukan bantuan. Dan Allah kata Zul Jalal bermakna Al-Jalal, Al-Istighna an makhluqatihi, iaitu Allah itu tidak berhajat kepada pertolongan sebarang makhluk dia. Bila Allah cerita pasal ni, semua atas muka bumi ni semua akan hancur. Betul. Yang tinggal hanyalah zat Allah yang maha agung. So kita tadabbur ayat ni, kemungkinan kita boleh tadabbur ayat ni dengan kita sendiri tahu, kita faham. Setiap benda yang kita ada ni semua akan hancur. Betul tak? Semua yang kita miliki ni, sama ada kita mati, kita tinggalkan semua benda ni. Kita takkan bawa handphone kita, motor kita, kereta kita, kita takkan bawa masuk dalam kubur. Saya ingat dulu zaman saya kat Morocco dulu, dalam bas, tazkirah pun dapat dalam bas, walaupun tazkirah kecil je. Tali pinggang dia putus. Dia cakap dengan kawan dia, tali pinggang aku ni dah putus dah. Dia kata likulli bidayah lahan nihayah. Arab tu kata, setiap yang ada mulanya maka akan ada akhirnya. Saya dengar perkataan tu, deep betul dia sebut. Sebab benda tu berlaku perbualan biasa dalam bas. Dia kata likulli bidayah lahan nihayah. Setiap yang wujud pasti akan hancur habis. Bila kawan dia dengar, betul lah kau cakap tu. Pasal tali pinggang je. Bagi saya, bila Allah kata semua benda ni akan hancur, ni semua ni kita kalau kita mati sama ada dengan dua benda je. Sama ada kita mati dengan kematian, atau kita mati dengan hari kiamat. Kita mati dengan kematian atau kita mati dengan kiamat, semuanya sama. Kita akan tinggalkan semua harta dunia yang kita ada ni. Tapi harta dunia ni semua ni, handphone, rumah, G-Shock, kan? Motor besar, kereta besar, handphone, iPhone ke apa ke, tak kisahlah, semua barang dunia kita ada ni, semua ni akan hancur. Tetapi cara nak tadabbur ayat ni, semua ni hancur. Bagaimana kita nak buat supaya semua barang yang hancur ni akan kekal pahalanya? Walaupun dia hancur, kekal pahalanya. Ini kita panggil sebagai al-istighlal. Siapa nak tulis boleh tulis. Istighlal. Istighlal ni, nak tulis dia macam mana? Saya tulis lah. Istighlal. Saya nak sebut pasal istighlal. Al-istighlal. Istighlal ni adalah satu sikap yang perlu ada bagi kita. Istighlal ni apa? Al-istighlal ni adalah mencari peluang untuk membuat pahala atas segala benda yang kita ada. Agar benda yang akan hancur, betul tak? Benda akan hancur, betul? Benda akan hilang, betul? Tapi bagaimana kita nak walaupun dia hilang, tapi pahala dia berkekalan. Pahala dia kita dapat. Pahala dia kita dapat walaupun dia hancur. Sifat seorang yang bijak, kan? Orang yang bijak. Orang yang bijak, Nabi sebut apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Al-kayyisu ni kena sebut betul, jangan sebut al-kayyisu. Kalau al-kayyisu ni beg plastik. Arab suka kata al-kis beg plastik. Kena sebut al-kayyisu. Ada baris sabdu kayyis. Kalau kais, beg plastik. Arab panggil kais. Kayyis, orang yang bijak. Bolehlah namakan anak Muhammad Al-Kayyis. Kayyis, jangan Muhammad Al-Kis. Arab dengar tergelak-gelak dia nanti. Anak kau nama Muhammad si plastik. Al-Kayyis. Al-Kayyis, Nabi kata orang yang bijak adalah man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang sentiasa muhasabah diri dia
dan beramal sebagai bekalan untuk dia di hari kematian dia. Jadi Allah kata, bila Allah kata semua yang atas dunia ni akan hancur, tapi walaupun dia hancur, dengan usaha kita, dengan sifat istiqlal yang ada, kita boleh jadikan dia kekal pahalanya. Bagaimana? Istiqlal maksudnya mencari peluang, grab opportunity, mencari peluang. Peluang apa? Segala peluang yang dia ada atas harta dunia yang dia ada, untuk dia buat pahala, untuk dia dapat di akhirat, walaupun harta dunia itu akan hancur. Itulah istiqlal, mengambil peluang tersebut. Bagaimana contoh? Kita ada handphone akan hancur, akan mati, habis. Handphone yang digunakan di jalan Allah, melihat ceramah-ceramah, merakam ceramah-ceramah, menyebarkan hadis-hadis Nabi, itu semua akan mendapat pahalanya walaupun handphone itu dah hancur. Betul tak? Allah kata hancur. Hancur yang sia-sia adalah orang yang tak berfikir langsung nak cari, cuba jadikan harta dunia dia untuk dia dapatkan pahala. Itu hancur sia-sia. Tapi hancur, memang semua akan hancur, tapi hancur yang pahala dia masih terus berterusan adalah dia memberi manfaat kepada orang lain, sama ada melalui jalan sedekah ataupun jalan wakaf. Sedekah jariah kita panggil kan. Sedekah jariah tu apa? Ya, jariah tu maksud apa? Al-jariyah, yang sentiasa mengalir. Yang mengalir salah sebab ada alif. Alif tu menunjukkan sentiasa, yang sentiasa mengalir. Bermakna, kalau ada beza tak yang mengalir dengan yang sentiasa mengalir? Ada beza tak? Ada beza. Yang sentiasa mengalir tu lebih masuk dalam hati lagi. Mati pun duk relax dalam kubur pun pahala masih mengalir lagi. Apa dia? Wakaf. Contoh lain apa? Kita ada motor besar. Nabi SAW sebut dalam hadis, Al-khailu salasah. Kuda itu ada 3 jenis. Kuda yang dapat pahala kerana Allah adalah kuda yang ditambat di jalan Allah. Kuda yang digunakan untuk di jalan Allah. Digunakan kuda itu untuk apa? Untuk dia pacu ketika dalam peperangan, menyampaikan dakwah tauhid. Bahkan para ulama mensyarahkan hadis tu. Dia kata apa? Setiap berak kuda tu, setiap derapan tapak kaki dia, setiap makanan yang kita belanjakan untuk dia, setiap care yang kita gunakan untuk jaga dia, orang yang ni kuda tahulah kan. Nabi pernah berlumba kuda. Dalam hadis Bukhari dia sebut, dalam bab hadis keharusan mentadmir kuda. Tadmir ni apa? Modify. Nabi pun modify kuda. Jangan ingat kita je modify motor, modify kereta. Nabi pun dalam bab Bukhari tu dia sebut keharusan memodify kuda. Macam mana orang Arab kau modify kuda? Kuda ni dia akan selubungkan dengan satu kain, nama dia kain jilal. Kain tu macam blanket tebal. Dia buat apa? Dia macam windbreaker. Orang yang berlari dia pakai windbreaker untuk apa? Untuk bagi peluh, betul tak? Untuk, orang katalah kononnya, tapi ada banyak version. Ada kata salah, ada kata betul. Apa? Untuk menghilangkan, untuk mengurangkan peratus air dalam badan. Tak tahulah benda tu betul ke tak. Sebab ada orang kata tak betul, ada yang kata betul. Tak kisahlah. Cuma Arab dulu faham macam tu. Sebelum nak lumba kuda, dia akan bungkus kuda tu dengan kain jilal supaya kuda tu berpeluh. Lepas tu dia buat apa? Dia kurangkan makanan kuda tu. Kalau selama ni dia bagi berapa tan tertentu, dia kurangkan tan. Bila time kuda, kau tengok dia punya pergi. Dan Nabi pernah berlumba, lebih kurang dia punya jarak dia, dalam hadis Bukhari sebut, daripada Saniyah Wada', daripada Saniyah Wada' sehingga ke satu tempat, saya tak ingat nama tempat tu. Nabi lebih kurang, kalau convert ke kilometer, lebih kurang masa tu dia orang kira lebih kurang 90 km. Nabi pernah berlumba dengan kuda yang telah ditadmir yang telah dimodified.
Jadi kita kata tu, kuda ni kalau kita gunakan, Nabi kata, pensyarah hadis kata, antaranya Al-Imam Tirmizi dalam kitab dia Sunan, dan juga dalam syarah kepada Sunan Tirmizi tu oleh Mubarak Furi, dia disyarahkan hadis Tirmizi. Dia kata setiap berak dia, setiap makanan yang kita belanjakan, semua tu pahala kita dapat. Sebab apa? Dia digunakan untuk jalan Allah. Motor besar contoh, kita ada motor besar. Kalau motor besar kita gunakan untuk membuat kebajikan kan, bagi-bagi kebajikan, kita gunakan jalan untuk jalan pahala, itu semua ada pahala dia. Seperti mana kuda tadi, semua ada pahala dia. Handphone. So orang Islam ni dia kena ada sifat istiqlal ni. Apa benda dia beli, apa cara aku nak buat supaya harta dunia aku ni aku dapat tuai besok pahala di akhirat. Beza tak dengan orang yang beli sekadar nak G-Shock kot. Contoh. Kan? Kalau bercakap pun, aku rasa pun macam tu lah. Nak bercakap. Kawan saya cakap tadi semalam, tu dia kata, bapak dia dapat jam harga 20,000 daripada arwah pak saudara dia. Bapak dia pergi pasar, tangan letak dalam poket takut orang curi. Tak nak keluar tangan daripada poket, macam ni. Masuk tangan macam ni jam. Dapat jam 20,000, mas tangan dalam pergi pasar, tangan masuk poket ni. Nak cakap je kan. So istiqlal ni adalah satu, kita faham Allah kata dalam Quran semua ni akan hancur, betul tak? So jangan kita kata salah kalau kita kata macam ni. Kau nak berebut harta dunia ni nak buat apa? Ni semua akan hancur. Buat apa kau nak hibur-hibur dengan harta dunia ni? Ni semua dunia. Itu bukan cara pemikiran yang betul. Cara pemikiran yang betul adalah kau perhambakan dunia ni, kau gunakan dunia ni sehabis-habisnya untuk engkau dapatkan pahalanya besok di akhirat. Gunakan harta dunia. Beli nak mahal, beli mahal. Tapi bukan dengan niat apa? Riak. So bila niat riak, niat menunjuk, tak ada langsung terlintas istiqlal, tak ada rasa langsung nak raih pahala daripada harta dunia ni. So paling kurang kalau kita kata kita beli satu barang mahal, paling kurang kita boleh sebut, boleh sedap hati kita kata aku beli mahal ni. Kalau mati habis ni, mati benda ni hancur juga, beli 20,000 dia pun hancur juga. Macam mana cara aku nak gunakan benda 20,000 aku beli ni untuk aku dapat pahala daripada situ. Itu istiqlal. Handphone, fikirlah handphone aku beli ni, iPhone paling baru, iPhone apa sekarang? 15. iPhone 15 pun dah harga 5,000. Betul? Kan? Contoh harga 5,000. Kalau orang B40 5,000 pun dah besar, satu amount yang besar dah bagi dia. 5,000 tu kalau untuk saya, pampers anak saya berapa tahun tu? Kalau 5,000 tu kan, berhabis ke susu dengan pampers anak saya lepas tu. So daripada 5,000 aku beli jam, baik aku 5,000 tu aku habiskan untuk pampers dengan susu anak aku. Contoh macam tu kan. Kalau orang T20 nya fikiran lah, T20 B40 nya fikiran macam tu. 5,000 ni amount yang besar, dia takkan habiskan untuk satu benda yang basic macam jam ke apa, tak ada. So kalau contoh 5,000 dia beli satu benda, dia kena fikir sifat istiqlal tu ada. Kalau kita semua kata ni semua benda akan hancur lah, ni semua buat apa harta dunia, akan membuatkan orang tu putus asa untuk nak buat apa-apa pahala dah. Tapi benda yang betul adalah, pemikiran yang betul adalah, kau dah beli ni benda-benda mahal ni, kau fikir macam mana cara kau nak cari pahala daripada benda yang kau beli ni. Itu istiqlal. Itu antara cara kita boleh tadabbur daripada ayat ni. Memang semua benda akan hancur, tapi kau kena ada sifat istiqlal sikit. Apa lagi contoh? Kereta. Nabi sebut al-khailu khailan. Kuda ada dua jenis. Ada sebuah lafaz tadi saya baca 3 jenis. Ada Nabi sebut 2 jenis. Al-khailu syaitan, kuda syaitan, dan satu lagi kuda Allah. Khailu syaitan wa khailu rahman. Kuda untuk jalan Allah dan kuda untuk jalan syaitan. Engkau pilih. Digantikan dengan Rahman. Kalau abang tanya sebab apa,
Mungkin disebabkan kita kata dia untuk menyamakan dua kata nama. Tan, Rahman. Untuk menyamakan dua kata nama. So dia gantikan dengan Rahman. Kadang-kadang macam tu. Tapi dalam Al-Quran konteks dia lain tu. Konteks dia lain. Sebab kadang-kadang dalam Al-Quran ada ayat yang orang kafir pun guna Rahman. Sebab bagi dia, itulah Tuhan yang dia percaya, yang bagi dia segala benda. Sampai dia gunakan Rahman. Menunjukkan ini yang bagi dia semua benda. Rahman kan sebagai semua benda. Kan? Kuda syaitan, kuda Rahman. Kuda syaitan untuk jalan yang tidak diridai oleh Allah. Tak kisahlah, kita cuba balik tadabbur, kita cek apa benda dalam rumah aku ni aku nak gunakan untuk mendapat pahala di sisi Allah. Contoh dia tengok dia ada apa. Contoh rumah. Ada orang saya pernah ada orang lah, dia buat ruang tamu tu pergi besar. Macam abang lah kot. Ruang tamu bapak saya, arwah ayah saya dulu dia buat macam tu. Rumah saya kat Melaka, dia besar kat ruang tamu je. Tapi yang lain semua tak besar. Ruang tamu je dia bagi dia nak bagi besar. Saya tanya arwah ayah, ya kenapa yang nak bagi ruang tamu ni besar-besar, nak buat apa kan? Nak bagi orang ramai datang ke apa? Aku nak buat kelas, kata. Aku nak panggil ustaz. Tak apa, nanti kau balik Morocco kau ngajar sini. Kata ni ruang tamu ni kau gunalah. Kau buat kelas, kau panggil orang datang, kau buat kelas lah. Bapak saya cakap yang dulu. Tapi ditakdirkan Allah, bukan kat sana buat kelas, rumah orang lain pun kita buat kelas. Rumah sendiri tak sempat nak buat kelas. Kat rumah sendiri. Pada bapak saya buat ruang tamu tu. Akhir pernah datang orang Melaka kan. Kau nampak kan ruang tamu tu memang luas. Memang bapak saya punya hajat dia supaya kelas orang datang. Tapi saya sempatlah buat beberapa kelas kat situ dulu. Buat kelas, orang datang rumah. Bermakna itu istiqlal. Dia buat rumah pun dia fikir istiqlal. Ada orang dia buat rumah pun dia cari, nak beli rumah pun dia cari rumah ni dekat dengan masjid tak. First pada dia fikir rumah aku ni dekat dengan masjid tak. Itu istiqlal. Ataupun contoh dia kata kalau nak beli motor pun dia tengok sisi yang mana sisi paling besar. Saya nak beli yang sisi paling besar. Sebab apa nak pilih yang besar? Supaya ni lagi jauh aku boleh jalan, lagi banyak kebajikan aku boleh bawa, aku boleh hantar. Niat istiqlal macam tu, itu pahala tu semua. Walaupun barang tu hancur, kekal pahala dia. Jadi walaupun Allah kata semua ni akan hancur, tapi kita sendiri boleh mencari pahala di sebalik kehancuran tersebut dengan bersifat al-istiqlal. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sama juga seperti yang kita manakah nikmat-nikmat tadi yang kalian dustakan. Kemudian dia kata apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kalau dia baca huwa fi sya'n. Kalau dalam bacaan Warash, abang ada kan Al-Quran Warash kan. Kalau Warash dia, kalau hamzah atas dia akan baca syan, dia tak bunyikan hamzah. Huwa fi syan. Yas'aluhu. Sa'ala, asal kata sa'ala. Sa'ala ni maksud apa? Kalau kita terjemah, orang kata apa? Soal. Salah, bukan soal. Memang ya soal satu. Satu lagi Arab gunakan perkataan sa'ala ni dengan maksud memohon, meminta. Orang meminta kepadanya. Kepada siapa? Siapa? Kepada siapa yang meminta? Allah. Sesiapa pun yang berada berada di langit dan di bumi. Yang berada di langit dan di bumi, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap waktu, huwa fi sya'n. Allah dalam keadaan menguruskan segala permintaan-permintaan manusia. Diorang terjemah situ apa? Antaranya Barazik apa? Setiap waktu dia dalam kesibukan.
Di dalam kesibukan. Okay. Yang lain ada? Syamil apa? Tiap-tiap masa di dalam urusan. Kita dalam takbir makhluk. Okey. Ada orang lain? Ada Oh, Firuz sama. Dalam kesibukan. Yas'aluhu. Okey. Ayat ni pula cerita berkenaan dengan bila dia kata ni semua hancur ni. Semua ni dah hancur. Yang tinggal cuma Allah lah. Hari kehancuran itu tinggal Allah lah, satu zat yang tunggal. Yang mana dia tidak berhajat kepada siapa-siapa pun waktu tu. Huwa fi syan. Sebab apa nak katanya Jalal, tak berhajat kepada sesiapa pun. Kalau kita berseorangan, kita mesti berhajat kepada seseorang, betul tak? Tapi nak menafikan Allah ni tidak berhajat kepada fahuwa zul jalal, tidak berhajat. Al-jalal tu lah al-istighna, tak berhajat. Yas'aluhu man fis sama', segala yang sesiapa, Allah kata. Sesiapa tu bermakna apa? Bukan orang sahaja, sekalian makhluk. Man ni perkataan dia sesiapa. Dalam bahasa Arab, sesiapa tu bermakna setiap benda, manusia ke orang ke, binatang ke apa, yang berada di langit dan di bumi. Yang berada di, Allah mulakan dengan langit dulu. Berada di langit dan di bumi. Yang berada di langit dan di bumi, memohon kepadanya dia dalam keadaan menguruskan segala permintaan-permintaan manusia. Jadi daripada ayat ni, apa yang kita boleh tadabbur daripada ayat ni adalah setiap yang meminta yang berada di langit dan bumi, Allah menjelaskan kepada kita bahawa sesiapa pun yang berada di langit dan di bumi, dia meminta kepada Allah, huwa fi syan, Allah akan menguruskan permintaan tersebut. Yang boleh kita baca dalam hadis apa? Semua permintaan Allah akan makbulkan, sama ada cepat atau lambat, atau digantikan benda lain yang lebih baik daripada yang diminta. Itu ada dalam hadis riwayat Muslim. Allah kata yahzinu, Allah akan simpan. Kadang dia minta, kan, dalam hadis riwayat Muslim tersebut, kadang orang tu dia minta atas dunia ni, setiap hari dia minta benda tu, kan, dia minta benda tu setiap hari dia minta. Yustajabu li ahadikum man lam yu'ajjil, Allah akan makbulkan doa kalian selagi mana kalian tidak minta agar disegerakan doa tersebut. Selagi mana dia sabar dan sentiasa meminta, kerana Allah suka keadaan hamba yang sedang selalu meminta-minta. Dia tak bagi pun. Dengan ilmunya, dengan rahmatnya, dia tak bagi pun apa yang orang tu minta. Nak tengok adakah orang ni bersabar atas permintaan dia. Seandainya orang tu bersabar atas permintaan dia, dia sabar, dia tak merungut, dia tak minta cepat, dia sentiasa doa tanpa penat lelah, tanpa rasa jemu, dia doa. Dia mati dalam keadaan dia tak dapat pun apa yang dia doa. Tapi rupanya sangkaan baiknya adalah Allah nak berikan dia besok benda yang dia minta tu di mana? Di akhirat besok dia dapat. Ataupun dia tak dapat pun benda yang dia minta ke akhirat, Allah terus bagi dia apa? Syurga. Contoh dalam hadis riwayat Muslim ada satu contoh. Seorang perempuan yang selalu kena rasuk. Kan? Selalu kena rasuk. Lepas tu dia minta kepada Nabi supaya Nabi doakan sembuhkan penyakit dia ni. Dia ni selalu kena kacau. Dia panggil mashub. Arab panggil orang kena rasuk ni mashub. Mashub ni maksudnya apa? Orang datang bertandang. Maksudnya dalam bahasa ni mashub ni yang datang bertandang. Maksudnya kena rasuk dah tu. Yang datang bertandang rasuk lah. Dia kena rasuk. Selalu bila dia rasuk, fakashafa auratah, selalu tersingkap auratnya. Jadi dia doa, dia minta pada Nabi SAW, dia minta supaya doa kepada Allah agar penyakit dia disembuhkan. Tapi Nabi kata, sebab apa? Bila aku kena je, aurat aku akan tersingkap. So Nabi tanya, kau nak tak? Kalau aku tak nak, aku tak akan doa kepada Allah. Apa? Kau punya penyakit tak sembuh.
Tapi kau bersabar dengan penyakit kau. Kau bersabar dengan penyakit kau. Aku tak doa kepada Allah supaya sembuh. Kau sabarlah atas penyakit kau ni. Dan aku doa kepada Allah supaya berikan kau syurga atas kesabaran kau tu. Perempuan tu boleh kata ya. Dalam hadis sebut memang dia setuju. Dia memang kata dia setuju dengan cadangan Nabi supaya tak payah doa pada Allah supaya dia sembuh, supaya dia bersabar dan dia dapat syurga atas kesabaran tu. Dia mati, dia meninggal. Dan Nabi SAW kata dalam hadis, dia dapat syurga atas kesabaran tersebut. Perempuan tu. So, nak katanya apa? Nabi SAW sebut dalam hadis, la tamutunna ahadukum wa antum tuhsinuna billahi zanna. Janganlah kalian mati daripada dunia ni dalam keadaan kalian bersangka buruk dengan Allah. Jangan kau mati dalam keadaan kau sangka buruk dengan Allah. La tamutunna ahadakum wa antum tuhsinuna billahi zanna. Hendaklah kau mati dalam keadaan kau bersangka baik dengan Allah. Mati dalam keadaan tu. Bukannya sebelum nak mati salahkan takdir. Kata ni semua orang dia salahkan, ni semua habis-habis semua orang dia cakap. Tapi bersabarlah ketika dalam apa-apa kesakitan. Kalau boleh selalulah doa kepada Allah. Bila kita sakit ni doa, minta aku bersabar atas musibah ni. Seandainya kau takdirkan aku tak sembuh daripada penyakit ni, tak apa, aku redha. Tapi kau berilah aku supaya aku dapat sabar di atas kesakitannya. Aku dapat sabar atas kesakitannya. Dan kalau boleh biarlah aku mati dengan penyakit ni kerana atas sebab aku sabar di atas penyakit ni. Doa macam itu. Sabar dengan benda yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah kata, kalau orang tu meminta sesuatu, semua yang berada di langit dan bumi meminta sesuatu kepada dia, dia yang akan uruskannya. Kau minta dipanjangkan umur ke, semua tu didengari. Kau minta dipanjangkan umur, kau minta supaya kau diberikan harta, kau minta kau lulus interview, kau minta supaya kau dapat jodoh, kau minta supaya anak kau berjaya di dunia dan akhirat, kau minta supaya anak kau jadi anak yang soleh. Semua benda kau minta. Huwa fi sya'an. Yakinlah bahawa Allah huwa fi sya'an. Setiap waktu huwa fi sya'an. Dia dalam keadaan menguruskan perkara tersebut. Arab dia selalu guna perkataan huwa fi sya'an ni. Kalau kita kata satu kan, ini adalah ibarat orang Arab. Orang Arab selalu guna ibarat ni. Dia kata dabartal zalkal amr, engkau dah uruskan benda aku sebut tu. Fi sya'an, dalam urusan, sedang diuruskan. Fi sya'an. Memang Arab guna perkataan fi sya'an ni. Saya dengar sebab waktu kat Morocco dulu pasal ni buat apa, visa pelajar. Pengalaman saya dulu, saya hampir nak dipenjara kat penjara Morocco tu sebab lambat buat visa pelajar. Saya 3 orang kawan saya lambat buat visa pelajar. Orang lain semua dah buat, saya dengan kawan saya lag lu. Nanti lah saya jenis macam tu tau. Satu sifat buruk saya lah, suka-suka tangguh-tangguh ni sikit. Saya tengok ada kawan bertangguh cantik, ada member. So saya fikir kalau aku tangguh pun dia nanti sama-sama kena aku. Betul. Memang saya bertiga sama-sama kena. Masuk penjara bawah tanah tau. Kena apa? Cop tangan 5 jari. Pegawai polis Tetuan tempat saya tu, dia tangkeng saya. Kata, kau nak kena penjara, dia kata. Saya tak pernah kena tangkeng macam tu. Bapak saya pun tak tangkeng macam tu. Dia tangkeng betul-betul dia. 2 orang lagi ni tak faham apa benda waktu cakap. Kata, siapa yang faham bahasa Arab? Dua-dua tunjuk saya ni. Memang aku yang kena. Lepas tu dia kata, dia tanya minta dia apa? Dia tanya sebab apa lewat apa? Saya tak ada alasan nak beritahu sebab apa saya lewat. Sebab memang saya tangguh macam tu je. Kena cop ni 5 jari. Sekali aku datang bantu. Lepas tu kenalah menyusahkan orang. Ceritalah pengalaman dulu. So kata yas'aluhu man fis samawati wal ard huwa fi sya'an. Sebab saya ingat dulu Arab tersebut kes cop tu lah.
Dia kata dah buat dah benda ni semua. Fi sya'an, dia kata. Saya dengar tahu fi sya'an. Satu ibarat yang menunjukkan sedang diuruskan. So nak sebutnya, kalau kita doalah apa-apa pun kepada Allah. Kerana Allah ni sangat suka hamba-Nya sentiasa meminta. Dan sangka baiklah dengan Allah bila kita berdoa kepada Allah. Kerana bersangka baik itu adalah penyebab untuk doa kita akan dimakbulkan. Kalau engkau doa pun, engkau dalam hati asyik cakap, pasal tak makbul-makbul lagi ni. Allah tak dengar doa aku ke? Dah sangka buruk tu. Menjadi penyebab doa tak didengari. Kerana bersangka buruk dengan Allah. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah sebut dalam kitab dia Ad-Da'u Dawa, penyakit dan penawar. Dia kata apa? Jadilah engkau dalam berdoa seperti orang, janganlah engkau jadi dalam berdoa menjadi seperti orang yang menyiram pokok bunga. Dia siram pokok bunga. Bila dia nampak bunga tu sikit demi sedikit mekar, sikit-sikit dah ni dah terus dia rajin, betul tak? Kalau kita tengok sekali dia dah mula buka, wah cantik, terus siram lagi, betul. Besok buka lagi, nak siram lagi, betul. Bila dia tengok benda tu berhasil, dia nak buat lagi, cuba sekali tu terus layu besok. Apa jadi? Mampu kau lah, malas aku dah. Aku stop, tak nak bunga lagi dah. Dia baling dengan penyiram tu, dia baling keluar kan. Sebab apa? Dah tak nampak apa-apa ni. Mula-mula sehari dua dah berkembang, lepas tu besok puk tu mati. Dengan penyiram tu dia lesaukan tempat bakar sampah. Memang dia tak puas hati, betul. Ibn Qayyim kata jangan jadi macam itu. Engkau doa, tengok sekali makbul, doa makbul. Sekali bila doa tak makbul, engkau mula berputus asa dengan doa, berputus asa dengan rahmat Allah. Kata qad da'autu walakin la yustajabu li, disebut dalam kitab. Aku telah berdoa dan berdoa, tapi aku nampak doa aku ni tidak dimakbulkan. Memang tak makbul lah sampai bila pun, sebab kau dah sangka buruk dengan Allah. So Abu Umar radhiyallahu anhu sebut dalam satu asar, dia kata apa? Ud'u ila Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kau kepada Allah dalam keadaan kau yakin bahawa Allah akan dengari doa kau. Itu Umar kata. Dalam sebuah asar yang sahih. Doalah kau kepada Allah dalam keadaan kau sangka baik dengan Allah, dimakbulkan. Itu cara doa. Nak doa semua sedikit, baru doa sehari dua dah rasa macam malaslah aku nak berdoa. Sebab Nabi Allah Zakaria punya doa tu sampai washta'ala ra'si syaiba, sehingga aku ni dah beruban dah. Bini aku ni mandul dah tua. Dia boleh sebut wa imraati akhirah, isteri aku ni akhir ni mandul. Akhir dalam bahasa Arab ialah rosak. Sebenarnya dah rosak dah, bini aku ni dah mandul akhir. Tapi doa dia di mihrab dalam keadaan tidak putus-putus, Allah dengar doa dia. So berdoalah kepada Allah dalam keadaan kita ingat satu benda. Ayat ni lah, bila kita berdoa dalam hati sebut apa? Huwa fi sya'an, Allah sedang menguruskan doa aku. Ni huwa fi sya'an. Itulah nak sebut kalau guna sya'an ni macam, kalau guna Maliki punya waras lagi senang. Huwa fi sya'an. Tak ada sabdu. Apa sabdu lah apa? Hamzah. Kalau kita bacaan apa Hafs an Asim ni, bacaan Hafs, dia kena huwa fi sya'an. Sebab dia hamzah kan kena jetak kan, kena mati kan, sya'an. Nun tu tak bunyi sangat. Huwa fi sya'an. Bila kita doa kepada Allah, terfikirkan doa tu, aku takut lah benda ni hutang ke apa ke. Aku dah doa kepada Allah, tapi jangan risaulah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Gunakan ayat ini untuk memujuk hati kita. Huwa fi sya'nin. Dialah Allah yang sedang menguruskan doa-doa kita. Dialah yang berkuasa menguruskan doa kita. Pujuklah diri dengan huwa fi sya'an. Doa-doa ke huwa fi sya'an. Bukan ayat lain. Saya sebut ayat pada surah Rahman lah. Huwa fi sya'an.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pun sama juga. Nikmat-nikmat yang telah kau dapat daripada doa-doa kau yang telah dimakbulkan oleh Allah. Semua kau dapat tak? Kau dapat. Mana yang kau dustakan? Mana yang kau rasa tak ada? Tak ada. Sebenarnya yang kau doa tu semua bukannya tak dapat kan? Tapi apa? Huwa fi sya'n. Sama ada dapat kat sini, dapat kat sana, ganti dengan benda lebih baik, kita tak tahu. Tapi kena ingat, huwa fi sya'n. Dialah Tuhan yang akan menguruskan doa-doa tersebut. So ini keyakinan yang perlu ada kepada kita. Keyakinan yang perlu ada dalam diri kita ni dia. Huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Al-farq. Okey, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan ni dah masuk dalam bab hitungan amal-amal kita. Sanafrughu asal daripada perkataan apa? Dia sanafrughu tu ada tiga perkataan. Satu sin tu akan. Nun tu kami. Faragha tu akan bermaksud faragh ni maksud dia kosong. Asal perkataan faragha tu kosong. Kosong ni apa? Arab akan gunakan perkataan benda tu beres, benda tu akan buat secara bersungguh, dia guna perkataan faragha. Bermakna apa? Akan dihitung amalan kau secara bersungguh-sungguh. Secara fokus. Sanafrughu. Kita kata selalu Arab, macam mana saya nak sebut dalam bahasa Melayu saya tak jumpa perkataan tu sebenarnya dalam bahasa Melayu tu. Saya boleh sebut macam ni lah. Benda sanafrughu tu bermaksud benda yang Arab kalau sebut benda tu, dia guna kata faragha tu untuk menunjukkan dia bersungguh-sungguh buat benda tu. Bermakna apa? Allah akan, macam kita selalu sebut lah, macam saya selalu sebut, amalan kita ni akan di apa? Dibanci. Bukan setakat dihitung, bahkan dibanci. Bermakna akan sungguh-sungguh dihitung. Dekat situ diorang tulis apa? Kami hanya akan menguruskan hitungan. Okey. Abang Razif apa? Kami akan memperhatikan sepenuhnya. Ya. Memperhatikan sepenuhnya. Farhan? Kami akan membuat perhitungan. Tu je. Kalau kami akan membuat perhitungan, dia tak sampai. Sebab ada perkataan faragha tu tak boleh tulis biasa. Dia kena terjemah. Faragha tu bukan biasa-biasa tu. Sebab faragha tu maksudnya memang menghabiskan betul-betul lah. Fokus. Kalau Syamim apa? Kami hanya akan menguruskan itu. Bila sebut kami hanya akan, betul juga. Sebab dia sebut hanya. Kami hanya akan menguruskan itu. Okey. Okey, betul. Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Kami akan menghitung. Sebab apa? Apa kaitan dengan ayat ni? Bila orang meminta segala apa yang dia minta, mungkin ada yang dimakbulkan, ada yang tidak dimakbulkan. Dan bila benda itu dimakbulkan sebagai nikmat kepada dia, maka akan dihitunglah segala nikmat yang telah diberikan kepada dia. Dan bila dia dihitung, kami akan hitung dia dengan betul-betul. Dan Allah sebut apa? Ayyuhas thaqalan. Nampak? Saya sebut tadi. Surah Jin ni antara surah yang paling fokus manusia dan jin. Ni lah surah dia, tak ada surah lain. Surah Jin pun tak sefokus macam ni. Surah Kahfi pula. Surah Rahman ni lah.
Semua ayat dia alif nun, alif nun, alif nun, alif nun. Alif nun tu semua refer manusia dan jin. Tu sebab Nabi seolah-olah nak cakap apa pada kita dalam hadis yang saya baca sebab penurunan surah Rahman ni. Jadi macam jin. Mana ada orang nasihatkan jadilah kau macam jin. Saya nasihatkan jadilah macam jin. Setuju tak? Kalau kita tahu sebab penurunan, betul lah, setuju. Kalau tak tahu, orang kata kau ni sesat betul ustaz, suruh jadi macam jin. Kan nanti dia cakap lah, kau tahu tak, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Dia dah keluar benda tu. Kata kau lagi sesat, di mana kau dapat benda lah tu? Kan? Jadilah macam jin. Sebab jin pun tadabbur ayat Ar-Rahman ni. Bila Nabi baca depan orang depan sahabat, semua diam. Fa innahum sakatu. Mereka semua terdiam. Kemudian Nabi kata, aku baca depan jin, wa raddu fi'lihim ahsanu minkum. Dan reaksi mereka adalah lebih baik daripada kalian. Kerana jin pun berdoa. Bila pada ayat fa bi ayati rabbikum tukadziban, dia sebut apa? Jadikanlah kami orang yang bersyukur atas setiap nikmat. Janganlah kami mendustakan mana-mana nikmat yang telah Allah berikan. Belajarlah dengan jin. Jadi macam jin. Jin lagi soleh daripada kita. Dibaca Rahman, ditadabbur Rahman tu. Di antara cara tadabbur adalah bila membaca ayat rahmat, minta supaya dapat. Kan? Dalam hadis Bukhari tu. Kalau berjumpa dengan ayat azab, minta berlindung. So ulama tadabbur kata, antara cara tadabbur adalah bila kau dah faham maksud dan isi dia, kau berdoa atas kefahaman yang kau tahu. Contoh Allah kata, apa contoh ayat tadi? Kau akan dapat syurga, kan? Contoh pasal syurga, doa terus. Ya Allah, berilah aku syurga seperti yang kau sifatkan dalam surah Rahman ni. Doa macam itu sunnah. Itu dalam hadis Bukhari, Nabi buat. Yang seperti diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi buat benda macam itu. Kalau kita tak tahu maksud dia, kita mampu tak nak berdoa kat mana? Mampu tak nak berdoa kat mana? Tak mampu. So, pemahaman dan tadabbur tu, seperti mana yang jin lakukan tu adalah sebenarnya yang betul, yang sunnah. Jin buat benda sunnah lagi. Jin buat benda sunnah. Bila dengar ayat Quran, kita tadabbur dengan dia doa. Kalau kita ikutkan, Fabi ayyalah, dia doa pada Fabi ayyalah. Fabi ayyalah ni ulang 27 kali. Berapa kali dia doa? Kan? Kita manusia pun belum tentu. Dalam hati pun juga doa sekali dua dah lah. Doa banyak-banyak apa, Allah Maha mendengar. Dia cakap yang tu pula. Kan? Jin mendoa banyak-banyak kali. Ayuhas saqalan. Saqalan ni apa? Arab memang menamakan manusia dan jin, memang dalam bahasa Quran pun dia menamakan manusia dan jin ni dengan nama saqalan. Saqalan ni apa? Dua yang berat. Dua yang berat. Manusia berat, jin pun berat. Bermakna dua yang berat tu manusia dan jin yang berat. Situ ada yang terjemahkan berat. Macam ada Ayuhah wahai. Ayuhah wahai. Macam mana? Ayuhah saqalan wahai. Manusia dan jin. Tapi ada tak yang terjemahkan sebagai berat? Tak ada tak ada. Nasib baik tak ada yang terjemahkan. Sebab saqalan tu, perkataan saqal tu ialah berat. Tapi manusia dan jin dinamakan sebagai dua yang berat. Kerana apa? Kerana beratnya tanggungjawab yang mereka kena hadap. Saqalan, ayuhas saqalan. Dua tu maksudnya manusia dan jin. Alif nun kat belakang tu ialah manusia dan jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sebab apa kena hitung? Sebab tu semua nikmat yang kau dapat, kan? Tu semua nikmat yang kau dapat. Kena hitung. Kemudian Allah pun kata apa? Ya ma'syaral jinni wal ins. Nampak? Pecahkan pula. Tadi dia guna satu perkataan, sekali khusus lagi. Inilah surah paling fokus tentang manusia dan jin. Soalan nak sebut apa? Jin, semua yang sama macam kita, semua tanggungjawab dia pun kena pikul. Solat, dia kena solat. Puasa, dia kena puasa.
Jangan tanya pula, ustaz, bila dah dia orang kena puasa, dia orang ada bazar Ramadan macam kita ke? Jangan tanyalah sebab saya tak pernah pergi bazar Ramadan dia orang. Kan? Betul tak? Dia orang kena puasa, betul dia kena puasa. Bazar Ramadan ni kita tak tahulah. Dia orang kena pergi umrah. Kalau kau tanya ada kena pergi umrah, dia orang pun diwajibkan semua 5 benda ni, dia orang diwajibkan. Macam asal apa saya sebut lah. Tapi aku tak pernah diundang ke majlis perkahwinan mereka, kata. Padahal benda tu berlaku, tapi benda tu gaib. Cuma apa yang kita boleh faham daripada ayat ni, surah ni semua ya Allah, semua ni Allah refer betul-betul kepada kita dan dia. Walaupun kita tak nampak dia. Tapi dia boleh nampak kita tak? Ya, dia boleh nampak kita tak akan nampak dia. Tu yang orang kata apa, bila keluarlah engkau tu semua, itu mengarut macamlah dia nampak. Betul ajak berbual pula tu. Aku tahu asal usul engkau daripada tanah, engkau daripada api, aku daripada tanah. Wah, siap berpantun pula depan tu. Kau ingat dia nak layan ke semua pantun kau tu? Ingat lah, bila kita dengar orang merawat orang guna pantun macam tu, sah. Ini semua jenis bid'ah punya cara ruqyah. Itu bukan berjalan Islam. Itu semua dah masuk mantra. Mantra ni semua gunakan perkataan berima. Di antara sifat mantra adalah menggunakan perkataan berima. Aku tahu asal usul kau. Macam tu. Kalau dia dah sebut aku tahu asal usul kau, saya pernah dengar ustaz sebut benda itu. Aku tahu asal usul kau. Dengar ustaz sebut aku tahu asal usul kau, dah mengarut dah ustaz. Bila dah sebut aku tahu asal usul kau, kalau saya baca dalam jurnal, saya bentangkan dekat perkembangan sunnah itu, kalau siapa dengar lah. Masa perkembangan sunnah itu saya cerita pasal ciri-ciri mantra dan juga ciri-ciri perubatan Nusantara. Di antara sifat jampi serapah Nusantara, dia memang akan menggunakan perkataan berima, pantun, dalam keadaan beritahu dia tahu asal usul orang tu. Kalau kita kumpulkan jampi-jampi serapah yang pernah diriwayatkan di dalam bangsa Melayu, memang ada perkataan aku tahu asal usul kau, dan dia akan sebut nama. Sebab orang Melayu memang ada memberikan nama-nama tertentu kepada jembalang ni. So dia sebut betul nama jembalang tu. Saya sebut orang Perlis semua terperanjat. Saya sebut pasal Santau tu berasal daripada kawasan Santan dekat Perlis. Sampai ustaz moderator yang Perkembangan Sunnah itu dia kata, pertama kali saya dengar perkataan Santau daripada Santan. Saya bukan buat-buat, saya bukan buat cerita. Saya ambil daripada jurnal UKM yang buat kajian tentang ritual Santau di amalan Nusantara, khususnya di Malaysia. Nombor 1 yang memulakan ialah ni Perlis, Santan. Sebab nama perkataan Santau. Tapi kita nak katakan antara jasa orang sunnah yang pegang pemerintahan Perlis ni, bukan sebelum Dr. Mazhar je, sebelum Dr. Mazhar lagi, betul tak abang? Sebelum Dr. Mazhar lagi. Dia dah hapuskan benda-benda bid'ah khurafat ni dah lama dah. Bukan Dr. Mazhar lagi, sebelum tu lagi. Mufti-mufti sebelum tu memang Perlis ni sebenarnya. Sunnah di Perlis ni bukan baru-baru, bukan Mazhar datang baru sunnah di Perlis ada, tak ada. Sebelum tu Mazhar lagi, sunnah dah bertapak di Perlis ni. Jadi diorang ni memang dah memerangi syirik bid'ah khurafat ni. Sebab apa Santan dijadikan tempat asal ritual Santau? Berasal daripada Thailand. Berasal daripada Thailand. Kebanyakan jampi serapah Melayu adalah terjemahan daripada jampi serapah mentera Thailand. So diorang buat bahan Santau tu, antaranya bahan-bahan yang memberikan miang. Dia kikis ni buluh, miang buluh tu dia kikis. Tanduk sumbu apa nama tu? Sumbu badak tu pun dia kikis dalam tu. Sumbu badak. Semua bahan-bahan miang. Sekali orang tu kena Santau makanan tu, dia punya panasnya kat bahagian sini. Dan selalunya orang yang uruskan Santau ni dia pakai apa? Dia pakai mentera balik lawan Santau. Memang tak ada apa. Tak ada apa. Sebab kebanyakan orang dulu-dulu
Memang jurnal tu sendiri sebut. Diorang akan buat ritual halau santau pun dengan benda yang sama khurafatnya juga. Jadi kita nak sebutnya tu. Kita nak sebutnya berhati-hati dengan ustaz-ustaz dukun zaman sekarang. Yang orang pun tak tahu dia ni ustaz ke dia ni dukun. Kerana dah ada nama baru dah, Uskun, ustaz dukun. Memang nama dia Uskun dah. Apa, kadang-kadang kawan-kawan kita sendiri yang mungkin tak pernah masuk kelas, diorang pun tak tahu yang tu bukan ustaz tu dukun. Diorang pun tak tahu. Sebab apa? Ustaz tu baca Quran. Memanglah dalam sistem ritual amalan, ritual ni, ritual apa, jampi serapah ni, memang ada yang memasukkan ayat Quran. Jangan peliklah masuk ayat Quran dalam ritual jampi serapah. Memang ada. Tapi dia masukkan sekali dengan cara yang tidak syar'i. Dia akan menggunakan bahan-bahan berubat yang tidak bersih. Dia akan masukkan dalam tu. Walaupun dia guna ayat Quran. Kadang-kadang orang tu sangka ayat Quran, rupanya tak. Tahu dia baca apa? Saya pernah dengar, mak saya lah. Bukan arwah mak tiri. Tapi dia gantung apa tu? 7 nama pemuda Ashabul Kahfi tu. Kalau jumpa orang gantung 7 nama Ashabul Kahfi, yakinlah bahawa itu dah termasuk dalam dunia perbomohan dah. Tamliha, Maksimana tu semua tu. Bahkan benda tu disokong pula dalam kitab. Dia dapat daripada mana? Ada dalam kitab. Benda ada dalam kitab ni, kau tak boleh cakap apa? Tuan-tuan kena ingat, bila ustaz sebut benda ada dalam kitab, benda tu benda tu betul. Benda yang betul apa? Benda tu ada dalam Bukhari. Benda tu ada dalam Muslim. Benda tu boleh pakai. Tapi benda asal ada dalam kitab, dia panggil AADK kan, asal ada dalam kitab. Asal ada dalam kitab ni. Bukan semua benda dalam kitab tu betul. Dalam tafsir As-Sawi, kepada tafsir Hasyiah As-Sawi dalam tafsir Jalalain, masalah kitab tu sebenarnya. Kalau baca kitab Hasyiah Sawi ni banyak benda-benda pelik dia letak dalam tu. Sedangkan tu kitab tafsir tu. Kitab Hasyiah Sawi ada tafsir Jalalain. Dia sebut apa? Sesiapa yang menggantungkan 7 nama pemuda Ashabul Kahfi ni, maka dia akan terselamat daripada sihir, santau, maka perniagaan dia akan semakin untung, terhindar daripada ni, terhindar daripada malapetaka, bencana. Disebut dalam kitab tu. Kalau tuan-tuan beli kitab tu tapi tak diterjemahkan, saya boleh tunjuk dalam kitab Hasyiah Sawi, tafsir Jalalain punya Hasyiah ni lah nota kaki oleh Imam As-Sawi kepada tafsir Jalalain. Di sini sebut benda tu dalam kitab tu. Gantung nama 7 pemuda Ashabul Kahfi ni. Ustaz pun terima, dia pun cakap, makcik, mungkinlah benda ni dia cakap dengan mak saya. Dia tuliskan nama 7 nama pemuda Ashabul Kahfi tu, dia suruh mak saya gantung kat atas meja dia. Makcik, gantung benda ni. Saya masa tu bawa balik Morocco. Memang kepala otak tengah ni, memang apa orang kata, nak lawan bid'ah ni memang kepala otak. Balik bawa balik, baru sebulan balik Morocco, tengok pula meja mak dia gantung-gantung benda ni semua. Saya kata Tamliha, Maksimana, itu semua nama 7 pemuda Ashabul Kahfi tu. Sebenarnya kalau tanya dia dari mana datang nama 7 pemuda Ashabul Kahfi, dia pun tak tahu dari mana asalnya. Semua tu datang daripada bomoh tu semua. Sebab di khabar Israiliyat ni kadang-kadang dibuat oleh bomoh Yahudi. Pun samalah. Saya kata, mak, ini apa semua ni tangkal bomoh ni. Nama Ashabul Kahfi 7 orang ni mana ada. Apa tu? Kalau nak berubat adalah seperti yang dalam hadis ke, dalam Al-Quran ke. Ini bukan yang bakal ni semua. Ustaz bagi. Nampak? Dia tak tahu. Sebab dia tak ada orang nak terang dekat dia. Dia kata, ustaz boleh tentu betul. Ustaz pun, setakat ngajar alik batal, ustaz juga. Setakat ngajar ngaji petang-petang pun ustaz. Tapi ustaz dengan dia tengok. Ada tu tulis nama Ashabul Kahfi kat pintu. Dia tulis dengan kapur. Dulu arwah ayah saya masuk rumah,
Ni saya bukan nak cakap buruk lah, semua yang saya sebut benda tu telah dibetulkan. Cuma dia bukan salah arwah ayah saya, tapi salah tak ada orang nak beritahu dia benda yang betul. Dia memang ada bomoh tu datang, digantungkan kain kuning, dalam tu dia tulis rajah-rajah, huruf qaf, huruf fa. Kemudian ada apa segitiga, ada gambar kapal, ada gambar dilipat kan, dan diletak kat penjuru rumah. Waktu tu, zaman tu tak ada orang tahu benda tu salah. Kemudian balik-balik saya tengok keluarga ada yang masih pakaikan anak dengan tangkal hitam. Pakai tangkal hitam. Satu je kita cakap dengan orang. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Sebut ayat tu. Tazkirahkan dengan ayat tu. Semua doa-doa yang kau doa, kau yakin dengan doa, semua doa kau tu semua Allah uruskan. Dengan pengetahuan dan ilmu dia yang uruskan doa-doa engkau. Berdoalah hanya kepada Allah. Memintalah hanya kepada Allah. Kerana yas'aluhu man fis sama ni setiap hari yang minta. Dia sebut setiap hari tak tadi? Kan? Ayat tu sebut apa? Setiap hari betul? Setiap hari yang orang minta. Siapa boleh jamin kepada saya besok tak ada orang minta doa? Ada orang boleh jamin tak? Besok takkan ada orang doa pada Allah. Ada tak? Ada orang boleh jamin? Tak ada. Itu sebab dia kata setiap hari, setiap waktu. Setiap hari orang doa ni, semua ingat apa? Doa tu berlalu bagai begitu saja. Tak, semua huwa fi sya'an. Semuanya dalam pengurusan Allah. Dalam proses. Belum lulus. Jadi kita nak sebut amalan syirik-syirik, amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang bukan dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, amalan yang bukan daripada amalan syarak, semua tu kita dah kena tinggalkan dah. Kerana kita telah menemui jalan hidayah melalui pembacaan Al-Quran, melalui tadabbur ayat Al-Quran, melalui sunnah-sunnah Rasul, melalui perbuatan para salaf. Hanya itu yang telah memberitahu kepada kita bahawa semua yang pernah kita lakukan yang terdahulu semua itu amalan-amalan syaitan, amalan-amalan yang tidak diterima di sisi Allah. Amalan-amalan perbomohan yang orang tak tahu pun benda itu salah. Orang tak tahu pun benda itu salah. Ya. Uskun. Ada kawan-kawan lah, kadang-kadang kawan-kawan di WhatsApp saya kan, tanya, betul ke ustaz ni tulis-tulis nama orang kat pintu rumah aku? Dia tulis-tulis apa pun tak tahu, dia pun ambil gambar. Rupanya nama 7 pemuda Ashabul Kahfi. Kalau perasan kadang-kadang ada kedai dia letak ni The Palm of Fatimah, lambang macam ni, kalau ada ayat Quran tulis. Pernah jumpa tak? Kadang-kadang dia ada jumpa ni dia panggil Khatamun Nubuwah. Bukan Khatamun Nubuwah pun, yang segitiga fa innaka mansur ditulis dalam tu. Segitiga, orang-orang kedai selalu gantung. Orang kedai selalu gantung. Itu kalau kita tanya dia, tak tahu mana datang asalnya. Itu pelaris saja. Pelaris saja. Dia gantung-gantung kat situ. Saya dulu kalau makan dengan akak saya pergi kedai yang memang jumpa benda alah tu, saya main cakap dengan dia, janganlah kita makan kedai ni. Dia gantung wafak ni semua. Ini semua bukan daripada ajaran Rasul kata. Pergi tempat lain. Kadang-kadang saya takut cakap benda, kadang-kadang ada orang sensitif. Sebab saya cakap dulu kat sekolah saya ada sensitif. Percaya kuasa nombor. Masalah kan? Bukan. Selalu kalau kedai dia letak nombor. Dia letak nombor apa? 786. 786 kan? Itu semua dia percaya nombor 7 tu mewakili huruf-huruf tertentu. Dia panggil abjad. Dia percaya nombor-nombor tu membawa tuah. Kalau ditulis, digabungkan, ditambahkan dengan benda tertentu, huruf tertentu, nombor tertentu, maka dia akan membawa tuah. Itu yang datangnya ajaran New Age.
Ajaran New Age suruh buat apa? Suruh tukar nombor telefon. Tak ke merapu tu? Dia baca nombor telefon orang tu, dia kalikan dengan abjad punya kaedah. Dia kali tambah-tambah kali tolak apa semua. Kemudian dia kata nombor kau tak betul lah. Kau kena tukar nombor telefon. Ada orang tukar nombor plate, ada orang tukar nombor telefon. Ada orang, sebab apa? Dia percaya nombor tu membawa, ini adalah kepercayaan New Age yang mana dia percaya setiap benda yang wujud di atas muka bumi ini mempunyai roh. Dan kita boleh berhubung dengannya. Ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran syarak, tak ditolong oleh Allah dan Rasul langsung. Bila, siapa yang join benda-benda ni? Geng-geng berniaga yang tu. Geng-geng berniaga yang tu dia memang dia ajar kepada ni, kau bayar 3,000 punya kelas, kau bayar 50,000 punya kelas, dia ajar benda bid'ah macam ni dalam kelas tu. Rahsia dari lahir. Nak tahu puak-puak ni dia cakap macam mana? Nak ke nak? Kalau ustaz dah cakap macam tu, saya pernah dengar ustaz sebut benda macam tu. Bermakna dia bagi kelas orang tu. Kau ustaz pun tak tahu benda tu salah. Pernah dengar tak? Dia akan sebut, nak ke nak? Saya akan bagi. Sebab apa? Dia tak nak sebut tak. Sebab tak tu benda negatif. Negatif akan memberi kesan kepada dia ada aura. Setiap benda ada aura. Jadi benda tu akan akan merembeskan aura negatif kepada dia. Dia akan sebut, nak tengok orang tu, geng tu sebut macam tu lah. Nak ke nak, kalau saya bagi satu promosi, dah sebut nak ke nak tu memang tahu dah. Ini buat-buat ni dah. Kalau ada ustaz tu, dia ngajar. Mungkin dia pergi kelas orang tu lah. Dia pergi kelas orang tu. Jadi dia pun buat promosi. Promosi dia pun sebut. Dia dengan kopiah dia, belajar Mesir dia, dia boleh sebut, boleh ke boleh? Wah, dengar kalau ustaz pun dah sebut boleh ke boleh, nak ke nak. So, kita sebut ni lah. Ilmu yang membebaskan kita dari sebarang kejahilan. Dan ilmu hanya datang solid, pure daripada Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih daripada Nabi. Apa yang datang daripada Bukhari, datang daripada Muslim, datang daripada kita tak tafsir, kecuali tafsir Sawi tadi lah. Itu ada tafsir tak betul. Pun ada juga tafsir, bukan semuanya aliran yang betul. Ada juga tafsir-tafsir yang dikarang menggunakan khayalan si penafsir pun ada. So, banyaklah berdoa seperti Nabi SAW sebut dalam hadis, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kami benda yang batil itu sebagai batil, dan berikanlah kami mengikuti menjauhi perkara tersebut. Dan nampakkanlah kami benda yang benar itu sebagai benar, dan rezekikanlah kami supaya kami mengikuti benda kebenaran tersebut. Itu sebab nama dia Dajjal. Dajjal apa? Dajjal ni ialah izharul haq ala surat izharul batil, izharul haq ala surat al-batil. Menunjukkan benda yang baik dengan saduran daripada benda yang batil. Nampak macam baik, betul. Kalau buka benda tu tahu benda ni salah. Sebab Dajjal tu maksudnya benda yang terlindung. Sebab Dajjal akan datang bawa benda yang syurga disangka, neraka disangka. Sebab dia akan membolak-balikkan benda kebenaran. Di antara penolong-penolong Dajjal, dia bagi sebagai a'wanu Dajjal. Siapa dia? Ahlul bid'ah, orang-orang yang membuat bid'ah, orang-orang yang membawa benda-benda ajaran yang bukan datang daripada Rasul. Ini semua ni. Dalam hadis Bukhari sebut apa? Sesiapa yang mengubahkan benda yang asal daripada membuat benda-benda yang baru, benda yang tidak ada asalnya dalam agama. Dalam hadis yang pernah saya bacakan dulu, Nabi akan apa kata apa pada dia di hari kiamat nanti? Suhkan akan dihalau daripada minum telaga dia. Akan dihalau dengan Nabi menyebut apa? Suhkan. Apa dia suhkan ni? Halau kambing suhkan ni. Pergi halau. Nabi kata apa? Bagaikan unta yang sesat dihalau. Betul tak? Bagaikan dihalau unta yang sesat.
Jadi nasihat saya kepada diri saya lah pertamanya dan juga tuan-tuan. Ambillah ilmu, bacalah bahan-bahan, ambillah ilmu, dengarlah kuliah daripada orang yang mulut dia sebut Allah sebut dalam Quran, Imam Bukhari sebut dalam hadis, dalam hadis Bukhari sekian, dalam hadis Muslim sekian, dalam hadis Sahih sekian, Rasul sebut dalam hadis. Ambillah ilmu daripada orang macam. Tinggalkanlah benda-benda bid'ah dan benda-benda khurafat yang dahulu pernah kita lakukan yang tidak diturunkan oleh Allah dan Rasul. Jadi benda ni sangat penting. Itu yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Serius talk, benda tu yang selamatkan kita dunia dan akhirat. Kerana agama ni telah disadurkan benda-benda yang pelbagai tu. Sampaikan benda kebenaran kita pun tak tahu. Sampaikan ustaz pun boleh tak tahu benda tu benda yang salah. Ustaz pun boleh tak tahu benda tu benda yang salah. Hanyalah ilmu. Pergi ke majlis ilmu, dengar ceramah, dengar kuliah YouTube, baca buku, beli buku, ngapal, menulis. Itu semua yang selamatkan kita daripada kejahilan dan kesesatan. Okey, kita berhenti pada ayat 30. Okey, catat siapa seorang? Kadang saya terlupa ayatnya. 32. Ke 32, okey. Macam biasalah. Benda tak boleh nak lari